أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rahmat kasih sayangnya dan juga belas ihsannya kepada kita semua, sehingga masih lagi Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada hari-hari yang sebelumnya, masih lagi diberikan juga pada hari ini. Maka ini semua suatu rahmat dan nikmat yang cukup istimewa kepada kita semua, kerana menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau bagaimana dia ada sifat-sifat yang maha perkasanya, maha kuatnya, maha takabburnya, al-mutakabbir, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sifat-sifat itu sebagai sifat keutamaan. Bahkan sifat Rahman dan Rahim menjadi suatu keutamaan Allah untuk dilayani hamba-hambanya kita semua, meskipun kita banyak dosa, banyak salah silap dengan Allah, tetapi Allah tetap juga memberi dan terus memberi kepada kita walaupun kita tidak meminta apa yang Allah Ta'ala berikan itu. Ini semua menunjukkan betapa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur kepadanya dan pandai berterima kasih di atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tersambung lagi bacaan kitab kita, kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitulah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang membicarakan berkaitan adab-adab bersama Quran. Muka surat 29. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila an qala, kata dia, adil dan mengambil berat. Kata dia, apabila para pelajar ramai, maka guru hendaklah mendahulukan orang yang datang lebih awal untuk mengajar Quran kepada mereka. Kemudian seterusnya, jika orang yang datang awal tidak kisah, apabila ada orang lain mendahuluinya, maka guru boleh mendahulukan yang lain. Ini suatu etika yang sepatutnya seorang yang mengajar Quran, dia kena faham benda ini. Dalam banyak-banyak anak murid, pelajar-pelajar, dasar kata pelajar anak murid lah, anak-anak kita sudahlah. Memang adalah seorang dua yang kita lebih sayang daripada yang lain, yang kita lebih berasa cenderung untuk menyayanginya lebih daripada yang lain. Ada lah, takkan tak ada. Fitrah manusia memang dia begitu. Allah Ta'ala buat, kita akan berasa lebih cenderung nak menjadikan orang ni lebih daripada orang lain. Macam Nabi, orang tanya Nabi SAW di antara sahabat-sahabat
wahai Rasulullah, siapakah yang kamu lebih kasihi? Nabi kasih belaka, cuma yang lebih Nabi kasihi. Lalu Nabi SAW jawab, Sayyidatina Aisyah, Nabi kata. Tetapi rupanya sahabat yang bertanya soalan tu, dia kata dia nak tanya dari sudut orang lelaki, bukan perempuan. Kalau orang lelaki Rasulullah macam mana orang lelaki? Kalau orang lelaki Rasulullah kata abuha, ayah dia lah. Ayahnya Siti Aisyah, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam ada dia punya sifat cenderungnya nak lebihkan pada siapa. Kalau ditanyalah soalan itu, siapa yang lebih nak beri, Nabi nak beri kasih sayang ataupun rasa lebih selesa, lebih rasa apa nama ni, nak berkongsi apa-apa mudah, Sayyidina Abu Bakar. Maka begitu jugalah dengan anak-anak murid pelajar kita, ada tuan-tuan yang begitu. Cuma apabila kita mengajar ni, kita tak bolehlah nak menunjukkan dengan lebih sangat benda tu. Itu soal peribadi. Bila dalam keadaan kita mengajar, kita mesti memberikan tunjuk ajar dan teladan yang baik kepada orang yang belajar dengan kita. Belajar apa sajalah, tidak menati Quran, apa sahaja ilmu yang kita mengajar pun begitu. Jadi kalau dalam bab Quran, Al-Imam An-Nawawi beri satu panduan. Dia kata, apabila para pelajar ramai, kalau seorang dua tu tak jadi masalah benda ni. Tapi kalau dah makin ramai pelajar kita yang kita mengajar, maka guru tu hendaklah mendahulukan orang yang datang lebih awal untuk mengajar Quran kepada. Jadi dia kena berpegang pada prinsip siapa yang mari dulu, dia lah baca dulu. Inilah yang disebut-sebut oleh guru-guru kita di Mesir. Syekh-syekh di Mesir masa kita belajar Quran disebut sama. Man jaa awwalan falyaqra. Siapa yang mari dulu, dialah yang baca dulu. Ini suatu etika yang mesti dipegang oleh guru-guru, supaya anak murid pelajar ni dia akan nampak bahawasanya guru ni ada prinsip. Guru dia ni seorang yang ada dia punya cara dalam mengajar yang dipegang. Bukan mari pakai bahan gambar gitu tak. Awak mari awak baca dulu. Awak ni bacaan bagus, awak dulu baca. Dia tidak begitu. Jadi dia akan mendidik siapa yang mari dulu, dia baca dulu. Dengan secara tak langsung dia juga telah memberitahu sebenarnya dalam body language-nya, bahasa badannya kepada pelajarnya, kalau awak nak baca awak mari awal lah. Begitu. Kalau awak nak baca awak mari awal. Jangan awak mari ku sepatut kelas pukul 8, awak mari pukul 9, lepas tu awak nak gaduh sekali nak baca awal. Tak betul lagu tu. Jadi ini yang sepatutnya berlaku. Dan yang paling betulnya adalah guru, anak murid yang menunggu guru, bukan guru yang menunggu anak murid. Hari ini banyak kelas-kelas kita, tok guru yang tunggu anak murid. Jadi tok guru mari awal pada anak murid. Anak murid mari kediang. Itu juga lah yang berlaku dalam kursus-kursus, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni dia bila pergi kursus, kalau di jabatan-jabatan, orang-orang yang masih bekerja, dia ada kursus yang dia kena attend, dia kena hadir untuk dia punya rekod kompetensi di jabatan dia. Rekod dia punya dari sudut kecemerlangan kerjanya, bukan setakat kerja yang nak tengok, tapi kehadiran kursus. Maka pergilah kursus. Jadi kadang-kadang orang kata dia tak anggap kursus tu sebagai satu medium untuk dia dapatkan ilmu, bukan majlis ilmu. Soalan mari kursus tu atas dasar nak boleh CJ, nak boleh kredit untuk dia punya kerja, begitu saja. Itu salah. Kerana kursus yang dihadir, bila kita tengok, saya sendiri duduk dalam bidang lapangan kerja yang kena pergi kursus-kursus seminar apa semua ni, sebenarnya apa yang kita hadir itu semuanya berbentuk ilmu. Sama ada ilmu akhirat ataupun ilmu dunia, ataupun dia ada dua-dua, ilmu dunia dan juga akhirat. Masa isu dia
Itu adalah majlis ilmu. Maka yang sepatutnya hadir lebih awal bukan penceramah, bukan tukang beri kursus, tetapi kita peserta kursus yang kena hadir awal. Sebab itulah jadi kita bila balik daripada kursus apa-apa, tak berapa nak boleh buat lagi apa yang disebut-sebut dalam kursus itu. Sebab keberkatan tidak ada. Kerana kita sudah memudah-mudahkan apa yang sepatutnya kita kena serius, iaitulah adab dalam kita menuntut ilmu. Walaupun ilmu tu dalam kursus-kursus yang pendek yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan. Apatah lagi kalau pengajian yang khusus sebagaimana pengajian Quran, kelas Quran. Kelas Quran mesti kita kena mari awal daripada Tok Guru. Lepas tu kalau kita mari awal dah, sepatut kelas jalan dah pukul 8. Tok Guru pula tak siapa lagi. Ada macam mana adabnya masa tu tuan-tuan? Ada setengah orang pongoh, jenis pongoh, jenis jadi musang. Dia kata hamba tu jenis pancua, dia kata. Alah dia. Hamba ni pancua kalau pukul 8 tak mari lagi. Ustaz kita ni hamba balik. Tunggu apa? Janji dah pukul 8. Dia awak kira pongoh dia. Kita dalam belajar ni kena tohuk tepi, tohuk, kena buang kita punya pongoh ke, musang ke, kena buang. Sebab la yata'allamul ilma al-mustahyi wal mustakbir, katanya Al-Imam Mujahid. Orang yang takabur, yang ego tinggi, yang jadi musang lebih-lebih ni, musang tak kena tepak ni, yang pongoh tak kena tepak ni, dan orang yang pemalu, dua orang ni yang tak akan dapat hasil daripada ilmu walaupun dia mari belajar sama-sama. Sebab dia sudah tidak dapat membuang dia punya sifat yang tak betul masa dia mari belajar. Maka selagi mana tak dapat buang sifat itu, selagi itulah dia tak dapat hasil daripada ilmu. Kita belajar ni ada hasil, ada buah dia. Samaratul ilm dipanggil, buah ilmu. Buah ilmu adalah kita dapat buat apa yang kita belajar. Belajar bukan sekadar nak himpun kitab, bukan sekadar nak himpun nama-nama Tok Guru. Oh saya belajar dengan guru ni. Lepas tu tulis di Facebook, tulis di mana-mana, khabar kau orang tu, khabar kau orang ni. Itu bukan kehendak dia, bukan tujuan dia. Belajar ni dengan tujuan kita nak boleh buat apa yang kita belajar. Itu belajar sebenarnya. Jadi nak boleh buat apa yang kita belajar tu dia ada syarat dia. Syarat dia kita kena beradab dalam menuntut ilmu, kerana daripada beradab itulah akan marinya berkat. Berkat itulah yang kita nak untuk kita dapat praktikkan ilmu yang kita belajar. Baik tuan-tuan sekalian, Quran lebih-lebih lagi. Maka kalaulah kita mari pukul 8 sepatut jalan kelas, Tok Guru tak sapa lagi. Dia punya adabnya kita kena tunggu Tok Guru. Tunggu dia. Tunggulah 8 suku tak sapa lagi, 8:30 tak sapa lagi, paling kurang tunggu sejam. Pukul 9 tak sapa lagi. Kalau hari ni menasabah, kalau kita boleh telefon, sebabnya ada telefon, ada WhatsApp. Telefon dan WhatsApp lah guru anda, supaya kita tahu dia sebenarnya keadaan mana. Barulah tidak ada sangka-sangka yang buruk. Kalau zaman dulu memang tidak ada alat-alat begitu tuan-tuan, mereka duduk tunggu je lah, tunggu. Selama mana masa kelas tu dijalankan, sepatutnya biasa dijalankan 2 jam, maka 2 jam lah tunggu Tok Guru. Kalau sejam lah tunggu. Dah tu tunggu saja, dah Tok Guru tak mari juga. Kalau dulu kan dia tak ada alat perhubungan, dia terpaksa tunggu. Walaupun hari ni kita boleh tanya, 8:30 telefon sekali kata guru, ustazah tak hari. Oh rupanya ada kecemasan. Jadi tak ada kelas ni. Baru balik kita. Kita balik 8:30. Walaupun kelas sebenarnya selama 2 jam, tapi dah dapat dah maklumat memang Tok Guru tak mari. Tak payah tunggulah. Tapi kalau telefon tak dapat, telefon WhatsApp pun tak balas, kita kena tunggu sepatutnya. Tunggulah kita situ. Jadi kita nak gaduh gimana? Sebab memang kelas kita dah hari tu 2 jam. Tunggulah 2 jam tu. Kita bacalah Quran sendiri, apa semua. So dalam masa 2 jam yang kita tunggu tanpa kehadiran guru tadi, sebenarnya Allah telah memberikan sesuatu kepada kita selama masa kita tunggu. Bukan kita tunggu saja. Orang kata bukan tunggu bodoh.
Orang Terengganu kata bukan bahasa kasar. Orang Terengganu dia sebut kalau tunggu saja tu tunggu bodoh. Kalau balik saja balik bodoh. Bukan tunggu saja tuan-tuan. Tapi 2 jam yang kita tunggu tanpa kehadiran guru yang tak tahu khabar berita tu, Allah telah beri sesuatu kepada kita. Iaitu berkat. Berkat kita sabar tunggu tok guru. Mana tahu kok sejang yang kedua tu tok guru siapa dah? Tok guru kita siapa dah? Jadi kita boleh belajar. Orang yang mengoh, yang musang, dia balik awal, jadi sejang yang seterusnya sepatutnya tok guru siapa tu dia boleh mula kelas, dia tak ada dalam kelas, jadi dia rugi. Jadi sebenarnya dalam belajar ni dia ada halangan. Halangannya bukan sekadar pitih, bukan sekadar masa kita, tapi juga halangan dengan kita sabar kerana guru dan rakan-rakan yang belajar dengan kita. Itu sebenarnya. Jadi bila tok guru siapa, anak murid ada dah, mudah kerja. Boleh start kelas dah. Semangat tok guru. Kalau tok guru siapa, anak murid tak ada. Jadi itu yang sedikit, bukan sedikit lah, banyak masalahnya. Maka bila tok guru tu dia tengok siapa, dia akan tanyalah siapa yang mari dulu. Anak murid kata dia ni mari dulu, dia ni mari dulu. Okey. Maka dia akan dahulukan siapa yang mari dulu, bukan orang yang mari kemudian. Maka expectation, satu pandangan sanjungan daripada anak murid kepada tok guru akan jadi lebih baik sebenarnya kalau dibuat gitu. Dan itulah guru-guru kita praktikkan. Kalaulah ada orang yang nak potong queue kerana dia ada urusan kecemasan, tengah-tengah menunggu tu ada orang telefon kematian, dia pun kata nak balik saja gitu kan, rugi pula, nak baca dulu lah. Lalu dia bisik kata guru, wahai ustazah, saya nak baca dulu, boleh ke tak? Maka katanya Imam Nawawi, jika orang yang datang awal tidak kisah apabila ada orang lain mendahuluinya, guru boleh mendahulukan yang lain. Jadi boleh dia nak baca dulu, nak potong queue tu boleh, bukan tak boleh. Tetapi dia kena tanya orang-orang yang duduk situ dulu. Sayang kawan-kawan dia yang mari dulu tu, yang sepatutnya baca dulu, dia kena minta izin lah seolahnya. Dan hak itulah yang diajar oleh guru-guru kita pun. Kalau ada apa-apa hal yang perok, yang kecemasan, dia kata awak, saya tak ada masalah, cuma awak kena kita tanya. Saya sayang awak lain tu. Okay? Kita dulu pernah gitu. Belajar dengan satu orang guru kita, Syekh Hasan Rajab. Syekh Hasan Rajab Al-Hazari di Mesir tu. Bila ada kecemasan, nak baca dulu. Dia kata, minta izin. Kalau ada 10 orang, minta izin. Seorang-seorang, minta izin. Nak baca dulu punya bahasa. Jadi guru mengajar adab tu. Jadi kalau semua orang beri, bolehlah kita baca dulu. Kalau orang tak beri, tak boleh baca lah. Kerana itu masa dia orang. Kata dia, guru juga perlu mempamerkan raut wajah yang gembira dan berseri-seri, mengawasi dan memerhatikan keadaan mereka dan bertanyakan tentang orang yang tidak hadir. Itu suatu yang menampakkan jati diri ataupun identity image seorang guru yang dihormati. Dia tidak kata musang muka, dia senyum sokmo, senyum, menyebabkan anak murid mari belajar pun rasa gembira, rasa selesa, tidak nikuh, tidak jadi takut. Lepas tu pula dia kena tanyalah khabar. Kalau ada yang tak hadir tu, anak murid dia tanya, dah mana ni kawan kita, sahabat kita ni tak mari, dia gimana, pergi Mekah, gimana sakit, tanya khabar. Kerana dengan bertanya khabar itu menampakkan kemesraan di antara guru dan anak murid. Kata ulama rahimahumullah, janganlah mengelak daripada mengajar seseorang kerana dia tidak mempunyai niat yang betul. Sufyan dan lain-lain berkata, Sufyan itu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, perbuatan mereka menuntut ilmu itu sudah dikira sebagai niat. Kata mereka juga, kami pada awalnya menuntut ilmu bukan sepenuhnya kerana Allah, namun ilmu tidak mempunyai tujuan lain. Memang tujuan ilmu adalah untuk Allah SWT bermaksud. Akhirnya niat menuntut ilmu itu akan menjadi kerana Allah Ta'ala juga. Jadi dipesan juga dalam bab ini, dalam subtopik ini, janganlah seorang guru itu mengelak daripada nak mengajar seseorang itu kerana dia ada niat yang tak betul. Jadi niat ni benda yang duduk dalam hati. Kita payah nak tahu niat orang. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh bersangka buruk, tuan-tuan.
Kerana kita tak tahu apa yang sebenar yang berlaku. Dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu. Wahai orang beriman, kamu kena jauhi daripada sebahagian besar buruk sangka ataupun sangkaan. Sebahagian besar daripada sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ismu, kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ulama tafsir bila dia mensyarahkan ayat Quran ini, ayat daripada surah Al-Hujurat ini, apakah maksud Allah kata sebahagian daripada sangkaan itu dosa? Bila kata sebahagian, ba'du, mesti ada sebahagian yang lain. Okey, kita faham tak? Kalau kek sebahagian kek, maka mesti ada sebahagian kek yang lain. Kalau dah sebahagian itu dosa, mesti ada sebahagian lagi yang tidak dosa. Dalam Quran disebut sebahagian sangkaan itu dosa. Okey, kita fahamlah sangka ni memang dosa, tak baik. Tetapi dah dikata sebahagian dosa, mesti ada sebahagian yang tak dosa. Jadi apakah bentuk sangkaan yang tak berdosa tu? Ada ke sangkaan yang tak berdosa? Kita duk sangka ke dia tapi tak berdosa rupanya. Kata ulama, ada. Sangkaan itu ada dua jenis. Sangkaan yang kita mari di hati dan sangkaan yang keluar di mulut. Yang Allah Ta'ala kata dosa tu adalah sangkaan yang keluar di mulut. Kita bukan setakat mari litah di hati. Apa dia ni jadi gitu? Kita pula pergi kabur korang. Apa dia tu gitu? Dia ni ambil rasa tu, sangkaan tu begini-begini, padahal tak betul lagi. Kalau dia mari rasa tu kat hati saja, itu baru tak berdosa. Tapi kalau dia jatuh, buat keluar di mulut, dia luah di mulut dia apa yang dia rasa, itulah yang menjadi dosa. Sebab benda tak jelas. Jadi kalau kita bersangka-sangka sekadar dalam hati, dari sudut fiqhnya, fiqh kata tak berdosa berdasarkan ayat Quran tadi. Tapi kalau dari sudut tasawuf, dia kata berdosa dah. Tasawuf dia main hati saja. Tasawuf ni. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada buruk sangka ni lah, dia jadi kadang-kadang ada guru-guru yang tak berapa ngam, dia panggil, tak berapa ngam dengan anak murid, tak berapa masuk, tak berapa nak mengajar molek pada seseorang anak murid. Sebab ni lah, dia kata bukan mari nak belajar tu, dia tu main nak main. Jadi dia cah gitu dah. Jadi kata Imam Nawawi, dia kata pesan ulama-ulama dulu, jangan mengelak daripada mengajar seseorang kerana dia tidak mempunyai niat yang betul. Kerana Sufyan berkata perbuatan mereka mari menuntut ilmu tu, Imam Sufyan Ats-Tsauri kata dia mari menuntut ilmu tu sudah dikira niat sebenarnya. Jadi hak kita cerita tadi, orang yang mari belajar kena beradab, kena jaga adab dengan guru apa semua tak? Itu balik orang yang mari belajar, dia kena jaga. Tapi kalau balik orang yang mengajar, dia kena sentiasa sabar. Dia tak boleh lah sikit-sikit, awak tu mana tu nyanda tu, tak boleh tu. Jadi dia kena banyak bersangka baik jugalah alik tok guru ni, supaya dia tidak merugikan orang-orang yang nak mari belajar tadi. Kadang-kadang bila kita terlalu sangat cengeng ni, maksudnya backing ke guru ni, boleh melarikan pelajar-pelajar daripada kelas kita. Itu rugilah jadinya. Dan kata dia, ada satu disebut ungkapan daripada ulama, kami pada awalnya menuntut ilmu bukan sepenuhnya kerana Allah. Ini katanya orang-orang terdahulu pun begitu dah. Kami dulu mari belajar bukan niat kerana Allah juga. Mungkin kerana kawan-kawan ajak, mungkin malu pada orang ni, mari jugalah. Tapi akhirnya niat menuntut ilmu tu dia jadikan Allah. Sebab memang ilmu tu hak milik Allah, maka dia boleh tukarkan niat seseorang tadi kepada yang sepatutnya sampai masanya. Begitulah tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam bab seorang guru dia kena adil dan mengambil berat terhadap pelajar dia. Dan disebut lagi pada bab yang seterusnya, mendengar dengan tenang. Ketika bacaan Quran didengarkan kepadanya, guru hendaklah memelihara dua tangannya daripada perkara yang sia-sia, menjaga matanya daripada melihat perkara yang tak betul, perkara yang tak perlu, dan hendaklah duduk dengan tenang. Pakaiannya hendaklah digalakkan berwarna putih lagi bersih. Apabila tiba di tempat duduknya, dia hendaklah mengerjakan solat 2 rakaat
terlebih dahulu sebelum duduk, tidak kira tempat tersebut adalah masjid ataupun tidak. Jika masjid, maka galakannya lebih kuat dan makruh baginya untuk duduk sebelum mendirikan solat sunat. Guru boleh duduk bersila sekiranya mahu ataupun duduk selain bersila. Itu juga etika-etika yang sepatutnya diberi perhatian oleh seorang yang mengajar Quran khususnya. Dia kena jaga tangan dia. Hari ini lebih-lebih lagi lah, ada makhluk yang bernama handset. Jadi Tok Guru kena jagalah handset tu sipang, supaya tak nampaklah kita ni duduk main-main masa kita mengajar, dan dia sebenarnya boleh membantu kita fokus sungguh-sungguh pada apa yang kita dengar daripada bacaan-bacaan anak murid tadi. Jadi pelihara tangan daripada perkara yang sia-sia. Jaga mata, tak boleh duduk tengok sana sini. Tumpukan perhatian, kerana apa yang berlaku pada kita punya bahasa badan itu menggambarkan bagaimana keadaan kita sedang konsentrate ataupun tumpukan perhatian kepada apa yang kita tengah buat. Begitulah juga dengan kata dia cara duduk. Cara duduk pun biarlah duduk yang tenang, bukan duduk yang menampakkan kita ni serabut, menampakkan kita ni kelang kabut. Duduk dengan keadaan yang tenang. Pakaian pun, ni semua Imam Nawawi tegur tuan-tuan, tegur kepada guru-guru yang mengajar. Pakaian kena kemah, kena berwarna putih. Yang moleknya warna putih dia cadang, sebab putih itu adalah pakaian yang bila mata tengok sedap memandang. Putih lagi bersih, bukan putih yang kotor, putih yang bersih. Bila tiba di tempat mengajar, kata Imam Nawawi, molek dia semayang 2 rakaat sebagai satu dia panggil teladan kepada anak murid dia, boleh tengok solat yang sebetulnya bagi seorang guru macam mana solat. Kalau tidak di masjid pun, kalau di madrasah pun solat, dia panggil solat sunat mutlak. Kalau solat di masjid, dia panggil solat sunat tahiyatul masjid. Maka selepas daripada solat apa semua, duduklah secara duduk yang dikehendaki, yang rasa selesa oleh si guru tadi. Ada riwayat yang disebut dalam kitab ni, Abu Bakar bin Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengajar Quran kepada orang ramai sambil duduk berlutut. Tu cara yang dia selesa begitu. Ibnu Mas'ud pernah mengajar Quran dengan berlutut, duduk berlutut. Duduk berlutut. Kita nak duduk berlutut itu rasa lengah, duduk bersela lah. Duduk bersela lah lebih mesra lah untuk kita duduk, yang menampakkan keadaan tertib terning. Dan itulah yang diajar dalam adat Melayu kita. Duduk yang tertib terningnya sama ada duduk sela ataupun duduk sipuh. Kalau lengah duduk sela boleh duduk sipuh. Kalau lengah duduk sipuh boleh duduk macam ke duduk iftirashi, duduk antara dua sujud. Itu cara-cara duduk yang sopan yang digalakkan oleh guru bila dia duduk begitu. Kalau duduk atas kursi ada masalah, tak timbul lah. Cara-cara duduk begini, duduk atas kursi beres. Kalau duduk atas latar ni, itu cara-cara duduk yang dicadangkan. Duduk di antara dua sujud, duduk bersela ataupun duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Okey tuan-tuan sekalian, setakat itulah yang kita boleh kongsi apa yang Imam Nawawi sebut dalam kitab dia ni. InsyaAllah kita cuba sambung lagi pada siri pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan apa yang disebutkan dalam kitab ini sebagai panduan kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.